Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat, baru-baru ni isu Abang Tesla tak habis-habis lagi. Sampai adalah orang perempuan dia condemn isu ni pun boleh tahan. Orang lelaki pun tak boleh belah agak. Condemn isu ni juga boleh tahan juga. Tak apa, isu berkenaan kita dah buat reaction beberapa kali sebelum ni. Cuma daripada isu Abang Tesla ni, dia main pula isu ada seorang ustaz. Dia ajak satu doa yang tak ada disebutkan oleh ustaz-ustaz yang lain, iaitu doa supaya isteri dapat satu bini. Bukan macam mana ya? Kan suami tak berpoligami. Supaya suami tak berpoligami. Kita tengok dulu video beliau, nanti kita berikan reaction insya-Allah. Orang perempuan kalau tak nak suami kahwin lain, amalkan doa ni. Ramai perempuan dekat luar sana tu tak nak suami kahwin lain. Tapi ramai perempuan duduk ugut suami, duduk marah suami, tak nak bagi suami kahwin lain. Apa kata kalau kita amalkan doa ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara suami kita daripada dia cari orang lain selain daripada kita. Ini antara doa khusus yang saya nak ajarkan kepada para isteri di luar sana supaya suami tidak kahwin lain. Doanya adalah wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, dan supaya engkau dibela dan dipelihara di bawah pengawasanku. Baca doa ni 3 kali selepas daripada solat, dan baca doa ini di dalam hati setiap kali memandang wajah suami. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara suami kita daripada cari orang lain. Selamat beramal. Kita dah tonton video berkenaan sama-sama. Sahabat, isunya daripada video ni, ustaz ni dia ajar satu doa yang memang ayat tu ayat Quran ayat Quran. Dia bukan satu bentuk doa sebenarnya, tetapi dia adalah ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi kita nak baca ayat Al-Quran, cuma bukan sekadar ayat Al-Quran saja, dia ajar pula kaifiat. Maksudnya nak baca ni nak jadi mujarab, nak jadi benda ni boleh makbul, kena baca lepas solat 3 kali. 3 kali selepas solat. Dan baca tu kena pandang suami ya? Waktu tengok suami. Waktu tengok suami tu baca doa berkenaan di dalam hati pula. Aduh, sahabat. Dan doa ni diberikan kelebihan, iaitu Allah Ta'ala akan bagi suami tu kita saja kan. Jadi suami tu dia tak berpoligami. Sahabat-sahabat, apabila kita sebut tentang amalan, yang paling penting sekali adalah 2 benda. Yang pertama ikhlasun niyah, yang kedua mutaba'atus sunnah. Inilah yang disebutkan oleh Qadhi Iyad berkaitan tentang isu amalan yang diterima. Ikhlasun niyah dan mutaba'atus sunnah. Bukan sekadar niat saja ikhlas, tetapi perbuatan kita itu mesti mengikuti Nabi SAW. Dan al-khairu mutaba'ah, dan yang terbaik itu adalah dengan cara kita mengikuti Nabi. Dan tidak ada kebaikan itu melainkan dengan mengikuti apa yang telah datang daripada Nabi SAW. Apa yang kita reka-reka itu menjadi masalah. Sehingga disebutkan di dalam kaedah-kaedah para ulama, ataupun disebutkan oleh kenyataan-kenyataan para ulama berkaitan tentang isu ahlu sunnah, yattabi'una. Ahlu sunnah ni, kerja kita ni adalah mereka yaqtaduna wala yabtadi'un. Kita ni orang yang sentiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan kita ni bukan orang yang suka mereka-reka. Sebab dengan kita mereka-reka sesuatu perkara, ia akan mencambahkan satu perbuatan yang tidak syar'i. Satu benda baru, akhirnya akan menyebabkan agama itu bertukar, agama itu akan berubah daripada yang asalnya. Bukan tidak ada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah ajar kita untuk kita doa. Bahkan ramai daripada kalangan kita pun telah berdoa dengan doa yang telah diajarkan dalam Al-Quran, dan ia memang berbentuk doa, iaitu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iaitu satu doa daripada surah Al-Furqan ayat 74 yang kita selalu doa.
yang mana kita kata Rabbana hablana, ya Allah engkau kurniakanlah aku min azwajina wa dzurriyyatina, daripada pasangan-pasangan aku. Tak kiralah dia itu bini pertama ke, bini kedua ke, bini ketiga ke, ataupun pasangan kali pertama ke, pasangan kali kedua ke, pasangan kali ketiga ke, ataupun pasangan ke beberapa kali pun. Dan anak pinak kita Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya ia menjadi satu qurrata ayun, supaya ia menjadi satu penyejuk di mata kita, dan ia menjadikan waja'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan orang-orang ini sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ayat ni dah ada, doa ni dah ada, dan doa ni juga bukanlah nak pituju kepada poligami ke, tak poligami, monogami dan sebagainya, tetapi ia menunjukkan tentang pasangan-pasangan yang dirahmati Allah. Yang paling penting sekali di dalam pasangan apa dia, saya? Yang paling penting dalam pasangan apa dia? Kasih sayang dan kepercayaan. Kasih sayang dan kepercayaan yang membawa kepada redha Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak membawa kepada redha Allah Ta'ala, kita hanya mengharap kepada hawa nafsu saja. Hawa nafsu itu bukan sekadar lelaki yang berkeinginan berkahwin 1, berkahwin 2, berkahwin 3, 4, 5, 6. Tetapi ia juga berkaitan tentang hawa nafsu seorang wanita yang dia nak kawut suami dia saja tanpa sebarang sebab. Kalaulah suami dia itu adalah orang yang patut untuk dapat 1, 2, 3, 4, silakan, tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang yang merugikan ramai daripada kalangan pasangan ialah yang kita sebut, bahkan saya tengok Abang Tesla pun ada sebut juga, iaitu tentang spark love. Cinta percikan cinta. Tak kisah pun sebenarnya awak nak kahwin 1 ke, kahwin 2 ke, kahwin 3, kahwin 4 ke, tak kisah, sebab ia dibenarkan dalam agama. Tetapi sangat penting juga di dalam hubungan kasih sayang, kita mencari yang disebut sebagai spark love tu, iaitu percikan cinta. Kalau kita berkasih sayang, kita ada isteri, kita ada suami, tetapi tidak ada percikan cinta, sehingga bila kita pandang suami kita tu, kita marah kepada dia, itu tiada percikan cinta. Demikian juga isteri pandang suami, suami pandang isteri, dia tak ada rasa cinta. Suami dia pandang isteri, dia rasa ada orang lain tak yang aku nak cari lagi, kan, dia nak cari kepuasan kepada wanita yang lain. Isteri pandang suami, dia tengok apalah suami aku tengok suami orang lain lagi bagus daripada suami aku, kan. Itu semua perkara-perkara yang merugikan di dalam perkahwinan ataupun di dalam perhubungan, yang sepatutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala berikan perkara itu. Dan itulah yang ada dalam ayat 74 surah Al-Furqan yang kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, engkau bagikan isteri aku ataupun pasangan aku ini dan anak pinak aku ni sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata hati kita ni. Penyejuk mata, bila kita tengok, kita rasa puas. Kita rasa ada isteri kita, kita rasa puas dengan isteri kita. Kita rasa dipenuhi, hidup kita dipenuhi dengan isteri kita itu. Tak kira lah hang kahwin 1, 2, 3, 4. Kalau hang dapat perkara berkenaan, itulah percikan cinta yang cukup memberikan kemudahan kepada suami dan juga isteri. Suami, dia akan merasa begitu puas dengan hidupnya apabila dia merasa isterinya adalah seseorang yang berjaya memenuhi jiwanya, memenuhi keperluan di dalam hatinya. Demikian juga seorang isteri, dia mentaati suaminya kerana dia mahu mendapatkan redha daripada Allah Ta'ala, redha suaminya, sehingga dia dapat masuk ke syurga melalui mana pintu yang dia nak. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Ini perkongsian ringkas, moga-moga ia dapat memberi manfaat. Jangan reka perkara baru, kerana agama kita telah mengajar kepada kita tentang amalan-amalan berkenaan. Ikut saja apa yang Allah Ta'ala, Nabi SAW dah ajar kepada kita, dan saya pasti itulah yang terbaik. Jangan risau suami kita nak cari lain ataupun sebagainya. Doa kepada Allah SWT, moga suami kita, isteri kita menjadi qurrata ayun. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.